dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya sekarang ni bersama dengan Encik Syahidun, Ketua Kampung Kurnia merangkumi seluruh pekan Swing River ni, bertujuan untuk bertemu ramah tentang amalan gotong royong di kampung ini. Boleh Encik perkenalkan diri? Okey, terima kasih kepada Cik O. Saya Syahidun bin Abdul Samad, selaku Ketua Kampung Kurnia yang telah lama berkhidmat di sekitar Kampung Kurnia dan merangkumi seluruh pekan Swing River yang ada sekitar dengannya. Okey. Pada pandangan Encik, mengapa perlunya semangat gotong royong dalam masyarakat? Satu soalan yang baik ya. Pada persepsi saya lah, persepsi daripada pandangan saya, semangat gotong royong ini perlu ada dalam masyarakat setempat ya. Apatah lagi kita berada dalam situasi kampung terutamanya pula kampung ini berdekatan dengan pekan ya. Selalunya selama hari ini kerja-kerja kemasyarakatan ataupun gotong royong kurang dapat komitmen daripada masyarakat setempat ya. Sebab selalunya kalau di bandar kita hal kita dan dia hal dia ya, tapi berbeza pula di Kampung Kurnia ini masyarakat dia sangat orang kata bertoleransi ya bersama masyarakat setempat. Terima kasih Cik. Lepas tu, apakah pandangan Cik kebaikan yang akan masyarakat dapat dengan aktiviti gotong royong ni? Okey. Saya berpandangan begini. Kesan ni apabila kita melakukan aktiviti gotong royong. Gotong royong adalah satu kerja-kerja yang volunteer ya, satu kerja sukarelawan bersama ya. Dan dalam masa yang sama juga apabila kita melakukan kerja gotong royong ini, kebaikan dia banyak. Salah satunya adalah mengeratkan lagi silaturahim antara jiran-jiran tetangga bersama dengan kita. Dalam masa yang sama juga mengeratkan silaturahim, kita juga dapat menjaga kampung kita ataupun taman kita ini lebih terjaga daripada gejala-gejala yang tidak begitu baik ataupun gejala-gejala yang negatif. Apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan semula aktiviti gotong royong di kampung ni? Okey. Soalan yang ketiga ni saya lebih berpandangan begini. Sebenarnya komitmen ataupun komitmen daripada masyarakat setempat ataupun NGO ya, ataupun persatuan-persatuan ni perlu ya, orang kata memperkuatkan lagi untuk mempengeratkan lagi dan menggerakkan lebih, orang kata lebih banyak ya, untuk kita bersama-sama menjayakan lagi. Jika tidak ada ya NGO ataupun persatuan untuk menggerakkan, kemungkinan semangat gotong royong ini kurang ada wujudnya dalam kawasan tempat ini. Nak tanya Encik, berapa kerap masyarakat kampung ini menganjurkan aktiviti gotong royong dalam masa setahun? Semenjak saya menjadi ketua kampung, sebenarnya dia banyak daripada peranan yang saya pegang. Salah satunya kita ada aktiviti melebihi dengan rukun tetangga ya. Rukun tetangga pun aktif juga untuk gotong royong. Dalam masa yang sama juga untuk memerangi AIDS, kita bersama juga dengan Kementerian Kesihatan ya, Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Pusat Kesihatan Daerah Mualim ya. Itu dipanggil sukarelawan Kombi. Kombi ini adalah satu persatuan yang sukarelawan ya, untuk memerangi AIDS. Dalam setahun tu yang pernah saya buat dalam setahun, selalunya 4 kali lah setahun ya, selalunya 3 bulan sekali ya, 3 bulan, 4 bulan. Tapi tak lari lah, saya selalu melakukan aktiviti gotong royong 4 kali lah setahun. Okey, jika masyarakat di kampung ini tidak mengamalkan amalan gotong royong, apakah kesannya?
kesan dia kata saya amatlah tidak begitu baik ya. Apabila kita tidak beramalkan itu, pada awal tadi saya dah memperkatakan semangat silaturahim tu, ya, keakraban jiran-jiran tu, ya, itu salah satunya lah yang penting. Apabila gotong royong bukan semata-mata untuk kita bergotong royong saja, ya, dalam masa yang sama kita bergotong royong ni adalah untuk kita mempengeratkan lagi kejiranan yang ada, ya, bersama dengan kita. Ya, jika tidaknya ada semangat bergotong royong ni, kata saya semangat kejiranan tu kurang, ya. Kadang-kadang kita sebenarnya kalau dalam semangat kejiranan ni, ya, sebenarnya jiran lebih penting, ya, daripada pada pandangan saya lah. Jiran tu lebih penting sebenarnya. Kadang-kadang kita dengan keluarga kita jauh, adik-beradik kita jauh, ya. Sebenarnya apabila kita berlaku satu perkara yang tidak diingini, ya, adalah jiran yang full sekali akan membantu kita. Itu pentingnya salah satu semangat gotong royong ni, dan salam perkenalan antara jiran sesama tetangga itu amat penting. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ala Amira dan sekarang saya bersama dengan Puan Nurul, Setiausaha Kampung Kurnia. Puan Nurul, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum semua. Saya Puan Nurul dari Kampung Kurnia, Setiausaha dari Kampung Kurnia. Dan apa boleh saya bantu? Puan Nurul, saya nak tanya, pada pandangan Puan Nurul, mengapakah perlunya semangat gotong royong dalam masyarakat? Saya untuk memupuk semangat kejiranan dan menyatukan hubungan silaturahim antara penduduk semua tempatan. Seterusnya, pada pandangan Puan, apakah kebaikan yang masyarakat korektif dengan aktiviti gotong royong? Pendapat saya boleh menghindarkan dari penyakit seperti denggi dan kebersihan kampung terjaga. Soalan seterusnya, Puan, apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan semula aktiviti gotong royong dalam kalangan remaja? Dalam kalangan remaja ni, kita perlu memberi cenderung hatilah kepada diorang, seperti t-shirt ke, dan kita menyediakan makan dan minum, ya. Seterusnya, Puan, pada pandangan Puan, berapa kerap masyarakat Kampung Kurnia mengajukan aktiviti gotong royong dalam setahun? Dalam masa setahun tu kita boleh buat dalam 4 kali, ya. Jika masyarakat Kampung Kurnia tidak mengajukan aktiviti gotong royong, pada pendapat Puan, apakah kesannya? Kesannya senang mendapat penyakit pada penduduk, dan kampung dekat tidak terjaga, senang dapat penyakit lah pada sini. Itu saja, terima kasih. Pada pandangan Puan, apakah kebaikan yang akan masyarakat peroleh dengan adanya aktiviti gotong royong yang dijalankan di kampung Puan? Kita boleh mengeratkan silaturahim. Apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan semula aktiviti gotong royong di dalam kalangan remaja di kampung Puan? Dia boleh mengedarkan poster-poster. Untuk mengiklankan. Apa pandangan Puan? Berapa kerap aktiviti gotong royong yang kampung Puan jalankan sepanjang Puan duduk di sini? Kalau boleh lah, kalau kita patut kita cantik, buatlah satu minggu sekali. Oh, seminggu sekali lah. Kalau masyarakat kampung Puan tak mengamalkan amalan gotong royong, apakah kesannya kepada penduduk kampung Puan? Pasal kampung kita akan jadi kotor, dia akan menjadikan boleh menemukan penyakit, lalat, kutur, nyamuk. Terima kasih Puan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazlan Shah bin Syahrom. Saya sebagai AJK Pemuda di Kampung Kurnia. Pada pandangan Cik, mengapa perlunya semangat gotong royong dalam masyarakat? Pada pandangan saya, dia lebih mengeratkan silaturahim di antara kaum dan satu sama lain. Di situ kami sebenarnya kerap juga membuatkan gotong royong pada hujung minggu
So ada di situ kami mengumpulkan semua ahli-ahli masyarakat kat situ lah untuk bergotong royong. Pada pandangan Cik, apakah kebaikan yang akan masyarakat peroleh dengan adanya aktiviti gotong royong? Kebaikan dia ialah masyarakat dapat kenal lah antara satu sama lain. Kalau contoh yang baru pindah ke, so mereka boleh join juga nak bergotong royong. Di situ kita bolehlah kenal sama satu sama lain lah. Yang seterusnya, soalan yang ketiga, apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan semula aktiviti gotong royong di dalam kalangan remaja di Taman Kunyit? Okey. Contohnya kami buat macam kempen untuk golongan orang muda belia. Okey, kat kampung kami telah menjalankan satu aktiviti yang bernama Kombi. So di situ dia tentang Aedes. So kami akan bergotong royong lah mengecek semua rumah-rumah, terutamanya kita mengetengahkan golongan muda untuk membantu program ini supaya berjalan dengan lancar. Seterusnya, pada pandangan anda, berapa kerap masyarakat Taman Kunyit ini menganjurkan dalam masa setahun? Combi ni kami telah buat selama dah 3 tahun, dah 4 tahun dah buat benda ni. So dalam setahun tu 4 kali kami buat. So dah 4 tahun dah kami telah buat benda ni. Seterusnya, soalan yang terakhir. Jika masyarakat di Taman Kunyit tidak mengamalkan amalan gotong royong, apakah kesannya kepada masyarakat di taman ini? Okey, kesan dia taman tak bersih lah. So dengan adanya combi ataupun sukarela untuk membersihkan kampung, so kampung ni telah banyaklah berubah kebersihannya. Dulu ada juga orang buang sampah mata-rata. So kami dengan adanya combi ni, so semua kampung ni terkawal lah. So begitulah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal daripada pelajar Politeknik Sita Azhar. Saya akan mengucapkan Cik Nazin daripada Surau Kampung Kunyit. Assalamualaikum Cik. Pada pandangan Cik, mengapakah perlunya semangat gotong royong dalam masyarakat? Pada pandangan Pakcik, gotong royong ini penting, okay? Nak memupuk semangat silaturahim dalam kalangan masyarakat yang dah mula renggang. Okay? Soalan kedua, pada pandangan Cik, apakah kebaikan yang akan masyarakat peroleh dengan adanya aktiviti gotong royong ini? Okey, apabila kita buat gotong royong, pertama-tamanya kita boleh bersemuka. Okay, kita berbual, bantu-membantu, secara tak langsung hubungan persaudaraan itu makin rapat lah. Apakah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan semula aktiviti gotong royong di dalam kalangan remaja di Kampung Kunyit ini? Okey, pertama-tamanya Persatuan Belia mesti aktif. Okey. Kalau ada parti politik itu sama aktif. Okey, bincang sama-sama, buat mesyuarat, tentukan mana kawasan nak dibersihkan. Bolehlah buat gotong royong. Pada pandangan Cik, berapa kerap masyarakat Taman Kunyit, stesen ini, Taman Kunyit ini menganjurkan dalam masa setahun? Oh, kerap. Memang kerap sangat. Pertama, waktu nak sambut bulan Ramadan, buat gotong royong. Yang kedua, bila ada majlis perkahwinan pun gotong royong. Itulah tu bang. Setahun tu 4-5 kali lah. Soalan terakhir daripada saya Cik, jika masyarakat di Taman Berang, jika masyarakat di Kampung Kunyit tidak mengamalkan amalan gotong royong, apakah kesannya kepada masyarakat di kampung ini? Okey, kesannya kita tak akan mengenali lah. Okey, antara satu sama lain dengan cara lebih rapat lah. Kena-kena macam tu je. Terima kasih Cik. Okey, sama.